Memorandum Persefahaman MOU yang dicadangkan Kerajaan Perpaduan telah menimbulkan perdebatan sengit di arena politik Malaysia, terutama selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin melontarkan kritikan pedas terhadap syarat-syarat yang termaktub dalam perjanjian tersebut. Beliau menyifatkan MOU ini sebagai satu langkah untuk mengawal dan membungkam suara pembangkang daripada menegur kerajaan. Seolah-olah pembangkang diikat kaki dan tangan, serta dihalang daripada melaksanakan tanggungjawab semak dan imbang yang menjadi tunjang kepada sistem demokrasi negara. Adakah dakwaan ini benar atau sekadar satu taktik politik untuk mengelirukkan rakyat? Muhyiddin yang juga merupakan pengerusi Perikatan Nasional menyatakan bahawa syarat-syarat dalam MOU ini seperti menutup mulut dan memaksa ahli parlimen pembangkang patuh kepada kehendak kerajaan, tanpa kebebasan untuk menegur. Peranan pembangkang dalam memastikan kerajaan menjalankan tugas dengan cekap dan adil akan hilang. Syarat-syaratnya macam tutup mulut kami, ikat kaki dan tangan semua sekali. Ikut saja apa yang kerajaan mahu, kena setuju dengan apa yang kerajaan buat, kata Muhyiddin semasa ceramah kelompok di Taman Ehsan, Kluang. Muhyiddin menegaskan bahawa peranan pembangkang bukanlah untuk menjadi musuh kepada negara tetapi sebagai pengimbang kuasa dalam demokrasi. Ini membawa kepada persoalan besar. Adakah kerajaan hari ini benar-benar mengamalkan prinsip demokrasi yang sihat atau cuba menggunakan MOU untuk membangkang kebebasan bersuara pembangkang? Dalam keadaan di mana pembangkang dikatakan tidak boleh menegur, adakah kerajaan mahu membentuk naratif bahawa sebarang teguran atau kritikan akan dianggap sebagai satu bentuk kebencian? Satu fakta yang perlu diambil kira ketika Muhyiddin menerajui negara sebagai Perdana Menteri, beliau mendakwa peruntukan pembangunan diberikan kepada semua ahli parlimen tanpa sebarang syarat, termasuk kepada wakil rakyat pembangkang. Menurutnya, kami juga ada pengalaman mentadbir negara. Waktu kita tadbir negara, pembangkang tak perlu minta, kita bagi sahaja. Tak perlu MOU, semua dapat, kerajaan dapat, pembangkang pun dapat. Mengapa keadaan berbeza di bawah pentadbiran sekarang? Adakah ini satu bentuk diskriminasi? Atau adakah kerajaan mempunyai sebab yang kukuh dalam menambah syarat-syarat dalam pemberian peruntukan? Kerajaan Perpaduan di bawah pemimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengeluarkan draft MOU sebagai tanda ketelusan dalam perbincangan mengenai peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan bahawa pembangkang bebas memberikan maklum balas atau cadangan tambahan mengenai draft tersebut. Beliau juga menjelaskan bahawa pihaknya belum dihubungi oleh pembangkang bagi meneruskan perbincangan berhubung MOU itu. Mengapa pembangkang masih tidak bertindak balas terhadap tawaran ini? Apakah ini satu strategi politik atau benar-benar pembangkang merasakan syarat yang ditetapkan tidak adil? Muhyiddin turut menggesa agar kerajaan tidak memandang remeh peranan pembangkang, terutama dalam sistem demokrasi yang memerlukan semak dan imbang. Menurut beliau, kerajaan tidak sewajarnya memperkecilkan kedudukan pembangkang hanya kerana mereka berada di pihak yang berkuasa. Jangan langsung tak pandang kami. Pembangkang kerana sudah ada kuasa, jadi kerajaan tidak boleh begitu. Waktu kita jadi kerajaan, kita tidak pernah memperlekehkan pembangkang kerana kita tahu dalam demokrasi perlu ada semak dan imbang, tegasnya. Muhyiddin turut mendedahkan bahawa PN telah berusaha merundingkan peruntukan pembangunan untuk ahli parlimen pembangkang selama hampir 2 tahun sejak Kerajaan Perpaduan mengambil ahli kuasa. Namun rundingan itu masih belum mencapai kesepakatan. Patut soal peruntukan pembangunan yang bukan besar diberikan kepada semua ahli parlimen pembangkang. Mula-mula agak baru tak apa. Dah habis setahun, sekarang masuk 2 tahun. Runding punya runding tapi tak selesai, katanya lagi. Beliau menambah bahawa baru-baru ini kerajaan telah menghantar draft MOU untuk ditandatangani oleh pembangkang, tetapi sehingga kini tiada keputusan muktamad dicapai.
Mengimbas kembali, semasa PN mentadbir negara, Muhyiddin mendakwa bahwa peruntukan diberikan kepada semua ahli parlimen tanpa sebarang syarat. Jadi mengapa sekarang perlu ada MOU dan syarat-syarat tambahan? Adakah kerajaan sekarang tidak mempercayai pembangkang atau bimbang pembangkang akan menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang tidak diingini? Fakta ini pasti akan mencetuskan perdebatan dalam kalangan rakyat. Isu MOU ini juga membawa kepada satu persoalan besar, yaitu bagaimana kita boleh mengekalkan demokrasi yang berfungsi jika pembangkang dihalang untuk melaksanakan tugas semak dan imbang. Jika syarat-syarat MOU dianggap terlalu ketat, adakah ini bermakna kita sedang menyaksikan penurunan standar demokrasi di Malaysia? Atau adakah ini langkah yang perlu untuk mengekalkan kestabilan politik dalam sebuah negara yang pelbagai kaum dan agama? Apa yang jelas, isu MOU ini akan terus menjadi topik panas dalam politik Malaysia. Baik dari sudut pandangan kerajaan maupun pembangkang, kedua-dua pihak mempunyai alasan tersendiri dalam mempertahankan tindakan masing-masing. Bagi rakyat, persoalan yang perlu dijawab adalah siapa sebenarnya yang mendapat manfaat daripada perjanjian ini. Adakah MOU ini benar-benar telus atau ia sekadar satu langkah untuk membungkam suara yang berbeza? Pandangan Anda bagaimana? Adakah Anda merasakan MOU ini satu langkah proaktif atau langkah untuk mengawal pembangkang? Apakah ini satu bentuk penindasan terhadap suara kritis atau hanya satu usaha untuk menjaga kestabilan negara? Apapun pandangan Anda, yang pasti perdebatan ini akan terus berlarutan dan masa depan hubungan antara kerajaan dan pembangkang akan diteruskan dan ditentukan oleh bagaimana isu MOU ini diselesaikan.